Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat malam. Salam pertemuan dalam perkongsian Maghrib bersama dengan saya Umar Aziz. Pada malam ini kita nak membicarakan beberapa buah hadis yang telah diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga menjadi peringatan, moga-moga menjadi pembetulan pada apa yang kita tidak lakukan, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat semua, saya nampak di ruang komen ada bin Zainuddin, Galik Sprit, Zaliha Kamaruddin, Bazid Aziz, Zakia Muhammad Nin, Zuraida Siddiq, Anna Sukaimi, Zaitun Hasan, Zainun Hadi, kemudian ada Muhammad Hardi, Sofi Adam, Rarian, Safiyah, Zakia Muhammad Nin, Rodita, Niqaida Abdullah dan juga Zaharah Alias. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini. Pada malam ini kita nak ambil satu hadis yang walaupun panjang. Hadis yang kita nak baca ini adalah hadis yang mana ada diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lalu hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Imam Muslim meriwayatkan pada hadis yang ke-1513 dalam kitab beliau. Begitu juga Imam An-Nasai ada meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama. Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dalam beberapa kitab hadis yang lain, hadis yang mana hadis yang terkenal, hadis yang mana Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala bawakan ketika mana dalam kitab beliau Minhajul Abidin, Jalan Para Hamba. Apakah hadis ini? Moga-moga hadis ini menjadi peringatan untuk saya khususnya dan juga untuk setiap daripada kita. Maka hadis yang berikut, ahlan kepada sahabat-sahabat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Lalu saya terlupa sebelum kita mula, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu hadis ini adalah menunjukkan orang-orang yang mula-mula akan dihisab dan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Apakah nasib mereka? Moga-moga kita boleh mengambil pengajaran daripadanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas, sesungguhnya orang yang mula-mula, orang yang pertama yang akan diadili pada hari kiamat,
yuqdah, yang akan diadili pada hari kiamat. Siapakah orang yang mula-mula Allah akan panggil, Allah akan hisab dia, Allah akan bertanya soalan kepadanya. Dan kita tahu ketika mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu tidak ada sebarang peguam. Tak ada peguam yang kita boleh upah untuk menjawab bagi pihak kita. Tidak ada. Yang boleh menjadi peguam seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah antaranya Al-Quran. Al-Quran ya boleh menjadi peguam bagi manusia. Antara yang boleh menjadi peguam adalah pada waktu itu adalah silaturrahim, seperti mana yang baginda Nabi SAW sebutkan. Tetapi kebiasaan manusia tidak ada peguam. Sabda Nabi SAW dalam sepotong hadis yang lain, laisa bainahu wa bainallahi tarjuman, tidak ada jurubicara, tidak ada perantara di antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan ketika itu. Maka kita nampak dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Yasin ketika mana manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah pada surah Yasin, surah yang ke-36 daripada surah Yasin, pada muka surat 444, pada ayat yang ke-65. Apakah firman Allah Subhanahu wa taala? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami akan tutup akan mulut-mulut mereka. Mulut manusia akan tertutup. Mulut manusia yang bukan menjawab setiap pertanyaan, setiap soalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bakal menjawab? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tukallimuna, dan akan berbicara kepada kami pada waktu itu dengan izin Allah adalah aidihim, tangan mereka. Lalu mesti ada saksi sebab ini adalah perbicaraan. Maka yang akan menjadi saksi adalah wa tashhadu arjuluhum, kaki dan juga anggota badan mereka. Apakah mereka akan ungkapkan? Mereka akan bercakap, tangan dan juga kaki akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan di dunia. Maka itu keadaan manusia. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang berada di hadapan kita, hadis yang panjang namun kita nak ambil pengajaran. Maka apakah sabda Nabi SAW? Sesungguhnya orang yang mula-mula yang akan diadili pada hari kiamat, siapakah dia? Rajulun, seorang lelaki, ustushhida, yang telah disyahidkan di jalan Allah. Syahid, nyawanya melayang ketika mana berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan yang besar yang mana syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia bagi nyawanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lelaki itu yang mula-mula dipanggil sebelum daripada orang lain. Manusia biasa belum lagi, tetapi seorang lelaki yang telah disyahidkan akan dipanggil kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu fa'utiya bih, sabda Nabi SAW, maka dia akan dibawa, fa'arafahu ni'amah, maka Allah akan terangkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah terangkan kepada lelaki ini tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, daripada nikmat usia, daripada nikmat kehidupan. Allah sebutkan kepadanya nikmat-nikmat, fa'arafaha, lalu dia akan mengakui semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang aku telah berikan tersebut. Allah bertanya soalan, lalu adakah ini nikmat Allah? Ya, hakikatnya semua daripada apa yang kita ada adalah nikmat Allah. Daripada panca indera, daripada tubuh badan, daripada harta, daripada nyawa, daripada kehidupan, semuanya adalah pada waktu itu adalah
adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bila lelaki itu mengaku semua ini adalah nikmat Allah, maka Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu telah buat pada nikmat yang aku telah berikan? Maka lelaki itu menjawab, lelaki itu menjawab, qataltu fik, aku telah berjuang pada jalanmu, hatta sehinggalah ustushhidtu, aku telah disyahidkan. Maka ini orang yang pertama yang akan dibawakan dengan amalan yang luar biasa. Dia syahid di jalan Allah. Allah tanya tentang nikmat-nikmat Allah, dia akui. Allah tanya apa yang dia buat dengan nikmat-nikmat Allah, maka dia berkata, ya Allah, aku telah gunakan di jalanmu sehingga akhirnya aku menjadi syahid. Adakah lelaki ini selamat? Adakah lelaki yang syahid ini adalah selamat? Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, maka waktu itu Allah berfirman, kerana sempurnanya ilmu Allah. Kita dah belajar dalam hayati Quran pada siri semalam bagaimana betapa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila Allah bertanya, lelaki itu menjawab bahawa dia telah berjuang dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu Allah berfirman, kadzabta, engkau berdusta, walakinnaka, akan tetapi kamu, qatalta, telah berjuang, li an yuqal, supaya engkau dipanggil jari, seorang yang berani. Maka Allah kata dusta. Walaupun zahirnya nampak syahid, walaupun amalan itu amalan yang besar, nyawa dipertaruhkan, bukan harta, nyawa yang dipertaruhkan, maka Allah tegas pada waktu itu, kadzabta, engkau berdusta, engkau bukannya berperang kerana aku, akan tetapi li an yuqal, engkau berperang dengan tujuan supaya orang panggil, supaya orang sebut, itulah dia jari, lelaki yang gagah, lelaki yang perkasa, lelaki yang berani. Faqad qil, firman Allah, dan engkau telah mendapat apa yang engkau nak. Manusia kenal engkau sebagai nama syahid, manusia kenal engkau sebagai gagah, manusia kenal engkau sebagai jari. Faqad qil, engkau telah mendapat bahagian kamu kerana telah diperkatakan itu di dunia. Maka apakah nasib lelaki ini? Thumma umira bihi, kemudian Allah perintahkan berkenaan dia, fasuhiba ala wajhi, lalu diseritkan lelaki ini dalam keadaan wajahnya menyentuh tanah, ditarik kakinya dalam keadaan wajahnya berada di tanah, hatta ulqiya finnar, lalu dicampak lelaki ini ke dalam neraka. Al-'iyadzubillah, moga Allah pelihara dan jaga kita. Lalu pengajaran yang kita boleh ambil, walaupun orang yang pertama datang dalam keadaan amalan yang luar biasa, dia bagi nyawanya pada waktu itu, dia beri pada waktu itu sehingga syahid, namun rupa-rupanya dia buat bukan kerana Allah. Walaupun zahirnya pada waktu itu nampak, pada waktu itu adalah dia syahid, tetapi Allah lebih mengetahui. Tidak ada yang terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka lelaki yang mula-mula dipanggil untuk pengadilan, untuk penghisaban, maka pada waktu itu gagal kerana pada waktu itu dia buat bukan kerana Allah. Dia buat supaya orang panggil dia gagah, panggil dia berani, panggil dia dengan nama sekian-sekian. Maka firman Allah, engkau telah dapat gelaran itu, maka dia diseret dalam keadaan mukanya yang sepatutnya menjadi tempat mulia, mukanya di bawah, dan pada waktu itu dicampakkan ke dalam neraka. Moga Allah pelihara dan jaga. Maka perlu sangat penting untuk kita menjaga niat, kerana dalam kehidupan yang Allah lihat adalah pada waktu itu niat kita. Amalan yang kecil, apabila seseorang itu ikhlas kerana Allah, maka pada waktu itu amalan itu bernilai. Amalan yang besar seperti mana syahid, amalan yang besar, bukan semua orang mampu. Maka pada waktu itu, ketika mana tidak dibuat kerana Allah, maka pada waktu itu dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu adakah patut kita tinggalkan amalan kerana takut tidak ikhlas? Tidak.
Bukan begitu caranya. Kita hendaklah berterusan menjaga semua amalan kita, menjaga niat, memerhatikan niat, sambil kita berterusan beramal yang besar maupun yang kecil, sehinggalah akhirnya ada amalan yang Allah terima. Lalu itu orang yang pertama. Kemudian sabda Nabi SAW, dibawakan seorang lelaki, warajulun, seorang lelaki, ta'allamal ilma, yang mana ketika mana dia di dunia, dia belajar ilmu, wa'allamah, dan dia mengajar ilmu, wa qara'al Quran, bahkan dia mahir dalam Al-Quran. Maka ini adalah lelaki yang kedua. Moga Allah pelihara saya, setiap daripada kita, semua daripada keluarga kita, dan seluruh umat Nabi SAW daripada yang kedua juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada suara? Adakah tak ada suara? Daripada yang kedua juga. Adakah tak ada suara? Saya nampak ada yang kata tak ada suara. Adakah benar tak ada suara? Ataupun bagaimana? Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Sebab depan saya ada skrin lagi satu. Lalu memang ada suara. Memang ada suara. Ada. Lalu mungkin yang tak ada suara, mohon untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad keluar dan masuk semula. Sebab yang saya punya skrin depan ini pun ada suara, dan yang lain pun ada suara. Yang kedua ni adalah untuk kita ambil muhasabah, untuk saya terutamanya. Maka yang kedua sabda Nabi SAW, seorang lelaki yang belajar ilmu, dia belajar, wa'allamah, dan dia mengajar ilmu, wa qara'al Quran, dia membaca dan ada pengetahuan tentang Quran, fa'utiya bih, maka lelaki yang belajar ilmu, dia mengajar ilmu, dia ada Al-Quran, lelaki ini akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amah, Allah akan tanya satu persatu tentang nikmat-nikmat. Allah akan tanya satu persatu tentang nikmat Allah, tentang usia. Dalam hadis yang lain diterangkan dengan lebih detail tentang usia, tentang harta, tentang itu, tentang ini. Maka bila dah ditanya, maka pada waktu itu tak boleh berkata bohong. Maka pada waktu itu fa'arafaha, maka lelaki itu mengaku, ya Allah, semua ini adalah nikmat-Mu ya Allah. Semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qal, maka Allah tanya soalan bila lelaki itu dah mengaku bahawa semua ini adalah nikmat Allah. Fama amilta fiha, lalu apa yang kamu lakukan pada nikmat yang Allah berikan? Maka pada waktu itu Allah berfirman, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang aku telah kurniakan? Usia, harta, panca indera, kekuatan, apa yang kamu buat? Maka lelaki ini pada waktu itu berkata, apakah jawapan dia? Ta'allamtul ilma, ya Allah, dengan nikmat itu aku belajar ilmu. Wa 'allamtuhu, aku mengajarnya ya Allah. Wa qara'tu fikal Quran, dan aku membaca Al-Quran semata-mata kerana-Mu ya Allah. Qal, bila Allah mendengar akan jawapan yang diberikan oleh orang yang kedua, maka pada waktu itu firman Allah, kadzabta, engkau berdusta, walakinnaka ta'allamtal ilma, akan tetapi engkau belajar ilmu, liyuqal, supaya dipanggil, innaka alim, yang engkau adalah orang alim. Al-a'yadzubillah, moga Allah pelihara saya dan setiap daripada kita. Maka engkau belajar ilmu bukan kerana Allah, engkau belajar ilmu bertahun-tahun bukan kerana Allah, tetapi supaya engkau dipanggil orang yang berilmu, engkau dipanggil alim. Wa qara'tal Quran, dan engkau membaca Al-Quran, liyuqal, supaya dipanggil qari, yang mana engkau adalah orang yang mahir dalam Al-Quran. Faqad qil, tegas Allah, engkau telah mendapat gelaran tu dekat dunia. Orang dah puji kamu, ada ilmu, ustaz, gelaran itu, gelaran ini, kau dah dapat dah semua dia. Begitu juga Al-Quran, engkau dah dapat dah semua pujian. Maka apakah nasib orang yang kedua? Summa umira, kemudian akan diperintahkan, Allah perintahkan tentang orang ini, fasuhiba ala wajhi, maka diseritkan dalam keadaan wajahnya menyentuh tanah,
hatta ulqiya finnar, dan dicampakkan ke dalam neraka. Moga Allah pelihara saya dan setiap daripada kita. Maka yang kedua ini sangat kena pada saya. Moga Allah pelihara saya dan setiap daripada kita, yang mana moga-moga ilmu ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti kerana Allah. Dan adakah macam ni? Macam ni takutlah, tak nak belajar ilmu, tak nak belajar Al-Quran, nanti kena seksa. Tidak. Kita belajar hadis ini bukan takut nak belajar ilmu. Kita belajar hadis ini supaya menjadi peringatan bahawa walaupun amalan itu zahirnya nampak mulia, Al-Quran ataupun ilmu, akan tetapi pada waktu itu Allah tetap nilai akan niat. Maka hendaklah sentiasa menjaga niat, memperbaharui niat, memerhatikan niat, supaya ianya adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita belajar ini bukan nak menakut-nakutkan, tapi kita belajar ini supaya kita melihat betapa pentingnya niat. Walaupun amalan yang besar seperti syahid boleh menjadi ditolak oleh Allah, walaupun amalan yang besar seperti mana ilmu, orang yang ilmuwan, ada ilmu, alim dan qari, pun pada waktu itu tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya akan dipanggil orang yang ketiga. Maka siapakah orang yang ketiga? Warajulun, itulah orang yang wasa'allahu, Allah telah luaskan ke atasnya, wa'atahu, dan Allah telah berikan kepadanya, min asnafil mali kulli, pelbagai jenis harta. Fa'utiya bih, maka sama juga orang ini akan dibawa di hadapan Allah. Fa'arrafahu, maka Allah akan terangkan kepadanya satu persatu nikmat. Fa'arafaha, dia akan mengakui semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qal, maka pada waktu itu Allah tanya soalan kepadanya, fama amilta fiha, apa kita nak jawab? Kalau Allah tanya soalan ini kepada kita, bila kita dah mengaku semuanya nikmat Allah, fama amilta fiha, apa pun bidang kita, sama ada ilmu ataupun apa pun, maka pada waktu itu bayangkan bila kita berdiri di hadapan Allah, moga Allah golongkan kita di kalangan orang yang tidak ditanya, yang dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Maka pada waktu itu Allah akan tanya kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kamu dah buat pada ilmu, pada nikmat yang aku telah berikan. Qal, maka orang ini akan menjawab, ma taraktu min sabil, tidak ada bahagian dan tidak ada tempat, tuhibbu, yang engkau suka, an yunfaqa, untuk pada waktu itu dibelanjakan harta, fiha, pada tempat tersebut, illa, kecuali, anfaqtu fiha lak, aku telah sedekahkan semua yang engkau suruh ya Allah, seperti mana yang engkau kehendaki, hanya kerana-Mu. Apa firman Allah ketika mana lelaki yang ketiga ini menjawab, kadzabta, engkau berdusta, walakinnaka, akan tetapi engkau melakukan apa yang kamu lakukan, liyuqal, supaya engkau mendapat gelaran, huwa jawad, inilah dia orang yang pemurah. Faqad qil, maka sesungguhnya engkau telah mendapat gelaran tersebut. Thumma umira bih, kemudian diperintahkan tentang lelaki ini. Fasama juga, fasuhiba ala wajhi, maka akan diseret dalam keadaan wajahnya diseret dan dicampakkan ke dalam neraka. Ketika mana Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin menyebut, ini adalah 3 amalan yang besar: syahid, orang yang belajar dan mengajar agama, dan juga orang yang mana ada harta dan dia belanjakan harta dia sangat pemurah. Tetapi bayangkan 3 amalan ini, kalaulah bukan kerana Allah, maka sebenarnya menjadi amalan yang tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar hadis ini bukan untuk menjadikan kita takut beramal, tidak. Itu bukan tujuan Nabi sebutkan hadis ini. Tetapi tujuan daripada hadis ini adalah memberi pemahaman kepada kita seperti mana pentingnya beramal, pentingnya untuk beramal kerana Allah.
Walaupun ianya ambil masa, setiap amalan yang kita buat, jangan berhenti untuk perbaiki niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada hadis ini juga kita nampak, daripada orang yang syahid, daripada orang yang alim, daripada orang yang pada waktu itu, orang yang banyak harta, kebanyakan mereka pada waktu itu tidak ikhlas kerana Allah. Kenapa? Kebanyakan mereka tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah antara sebabnya pada waktu itu kerana mereka mengharapkan sanjungan, pujian, kata-kata yang baik daripada makhluk. Maka antara sebab kita nampak, kita dah baca ketiga-tiga hadis ini, antara yang kita nampak, antara sebab yang besar kenapa manusia itu pada waktu itu dia tidak buat kerana Allah, tetapi dia riak dan sebagainya, adalah kerana dia nakkan kemasyhuran, dia nakkan jawatan, ataupun yang paling banyak kita nampak pada hadis ini adalah dia nakkan pujian. Dia nakkan pujian daripada manusia. Dia nak orang panggil dia, itulah orang yang ada ilmu. Alhamdulillah. Moga Allah pelihara saya dan setiap daripada kita. Itulah orang tu yang belajar. Itulah orang tu yang mengajar. Itulah orang tu yang ada ilmu. Alhamdulillah. Moga Allah pelihara saya. Kalau tidak sia-sia apa yang saya kongsikan, kalaulah bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga ianya adalah kerana Allah. Moga-moga sebab itu kita nampak antara tanda-tanda bahawa amalan itu adalah kerana Allah adalah istiqamah. Moga Allah istiqamahkan saya. Walaupun kita baru bermula daripada PKP, sebelum ini kita tak tahu nak menggunakan, saya tak tahu nak menggunakan media sosial sepenuhnya, tetapi moga-moga Allah istiqamahkan apa yang kita buat daripada belajar ataupun berkongsi ilmu, kerana kalaulah tidak Allah tak terima, maka pada waktu itu sia-sia amalan kita. Tapi adakah patut kita tinggalkan? Tidak. Para ulama menegaskan untuk mendapatkan ikhlas adalah buat dan buat dan buat sampailah datangnya ikhlas. Adalah amat salah kalaulah seseorang itu nak tunggu ikhlas baru dia buat. Tidak. Itu adalah bisikan daripada syaitan bahawa jangan buat, tunggu ikhlas baru buat. Tidak. Tetapi kita buat sambil perbaiki niat, kita buat sambil perbaiki niat, sampaikan ketika mana orang cakap buruk ataupun orang cakap baik, kita kekal buat. Moga-moga Allah anugerahkan istiqamah. Dan sampai bila kita nak mencari ikhlas, sampailah akhir hayat kita, sampailah usia kita. Maka ini 3 amalan yang raksasa, yang luar biasa, yang hebat pada pandangan mata manusia. Syahid, kemudian mengajar dan juga belajar agama, kemudian orang yang pemurah. Tetapi kalaulah dibuat kerana nak mendapat pujian manusia, maka pada waktu itu menjadi sebab adanya riak. Lalu daripada sini kita nampak bahawa antara sebab riak, apakah antara sebab riak? Adalah mengharapkan pujian manusia, mendapat sanjungan manusia, mendapat kata-kata yang indah daripada manusia. Moga-moga itu tidak ada pada kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan inilah perkongsian. Hadis ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Nasa'i, dan juga ada dalam Musnad Ahmad. Ini antara 3 kitab yang ada hadis ini, bahkan kitab-kitab yang lain. Moga-moga adanya manfaat, moga-moga kita mendapat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang bersama, yang mengorbankan masa untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Kepada sahabat-sahabat yang mana belum join Telegram Kuliah Umar Aziz, maka boleh join. Di situ kadang-kala kita sharekan tentang beberapa hayati Quran setiap hari. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa esok jam 6.30 pagi ataupun 6.35 pagi dalam perkongsian subuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua.